Kisah yang pertama ini. Kisah yang pertama ini bertajuk Pocong berguling depan mata lepas balik tengok kuda kepang. Sekiranya anda sudah bersedia, ayo rasai sentuhan. Semuanya berlaku ketika aku ditugaskan ke Batu Pahat, Johor, sekitar 2015. Ketika itu, aku tinggal bersama seorang lagi housemate di sebuah rumah teres berhampiran bandar Batu Pahat di Johor. Tapi kisah seram itu bukanlah berlaku di rumah sewa, walaupun ada juga kisah pelik yang akan aku ceritakan kemudian. Apa yang aku nak ceritakan kali ini berlaku ketika aku melawat seorang pengamal perubatan yang juga pengajar tarian kuda kepang. Aku pergi atas dasar kerja ketika tu. Sampai je ke rumahnya, aku disambut dengan baik oleh pemuda bernama Kamisan. Dia kemudian jemput aku masuk ke biliknya yang dipenuhi dengan barang mistik seperti jenglot, rambut dan kain bunian, keris dan macam-macam lagi lah. Katanya kebanyakan barang yang dijumpai di Gunung Ledang. Gunung Ledang. Katanya di situ jugalah tempat pengamal kuda kepang bertapa bagi mendapatkan isim. Apa pula isim? Katanya bermain kuda kepang bukan kosong semata-mata. Pemain perlu ada isim. Ini bercakap tentang persembahan real kuda kepang, bukan tarian persembahan kebudayaan yang anda lihat di majlis-majlis biasa tu. Dipendekkan cerita, aku dan seorang lagi kawan tengoklah persembahan tu. Jauh masuk dalam kampung, dah macam dekat tengah-tengah hutan. Mula je persembahan, aku rasa seram sejuk. Tak tahulah kenapa, memang lain macam betul rasanya. Rasa tak tenteram, membuak-buak lepas tengok pemain kuda kepang dah start naik syekh. Habis kaca api dipijak-pijaknya. Lepas tu buah kelapa dengan selamba je dia orang gigit. Mau tak terbeliak biji mata aku. Akal pemikiran moden aku ni tercabar memikirkan logik di sebalik semua ni. Entah berapa kali aku meremang. Habis je persembahan, badan aku lemah sangat. Mata pun macam kabu-kabu, macam tengah high. Jadi kawan aku pun bawa aku balik. Masa tu sekitar jam 2 pagi. Waktu nak lalu jalan ke rumah aku dah rasa tak sedap hati. Macam ada je benda melintas. Tapi dalam hati, mungkin sebab sakit kepala, jadi mata pun bergoyang-goyang lah. Aku cuba sedapkan hati, sampailah aku ternampak perempuan berbaju putih duduk atas pokok. Astagfirullahalazim, mengucap aku. Menakutkan. Muka dia seram gila.
Kawan aku yang tengah drive pun terkejut tengok aku tiba-tiba mengucap, "Man," kata kawan aku, "engkau jangan macam-macam. Jalan ni gelap ni," katanya. Baru aku nak terangkan pada dia, tiba-tiba dia stop kereta. Kawan aku tiba-tiba senyap. Aku pandang muka dia. Muka dia pucat. Bila aku tanya kenapa dia suruh aku pandang depan, katanya, Kau pandang depan. Kau pandang depan tu. Kenapa pula kau suruh aku pandang depan ni? Nak tahu tak apa yang kita orang nampak? Pocong berguling perlahan-lahan depan mata kami. Bayangkan, jalan gelap, hanya lampu kereta je yang menyuluh tepat pada pocong tu. Dua-dua diam terpaku, tak mampu nak kata apa. Hanya mampu biar dia bergulik melintasi jalan. Ada kalanya perlahan je dia bergulik, seperti tahu yang dia sedang diperhatikan. Sekali terdengar bunyi kain pocong tu bergeser dengan permukaan jalan. Sumpah, seram gila kau. Masa tu aku berdua, dalam hati kami lah, katanya, janganlah kau bangun, lepas tu pandang kami, tolonglah. Aku dah separuh nyawa dah. Sampailah aku terniat naik pandang cermin belakang. Ya Allah, pada esoknya aku jumpa balik Kamisan dan ceritakan apa yang terjadi. Si Kamisan ni pun terkejut sebenarnya. Katanya, mungkin aku lemah semangat dan mungkin juga serpihan isim kuda kepang tu melekat di badan aku, menyebabkan aku ternampak benda yang bukan-bukan. Soal pocong pula, katanya, benda tu mungkin kebetulan atau nasib kami lah. Jadi aku bertanya lagi, kenapa pocong bergolek dan bukan melompat? Si Kamisan pun jawab, melompat? Dalam filem bolehlah, katanya sambil tersenyum sinis. Jadi aku pun pulang dengan 1001 persoalan. Adakah pocong melompat atau berguling? Sekian daripada kisah yang pertama. Baik saudara, kisah yang kedua ni juga mengenai hantu guling. Kisahnya berbunyi begini. Ini cerita teman sepejabat. Ketika makan tengah hari tadi, dia bercerita berkaitan dengan hantu guling. Apa tu hantu guling? Ini cerita sebenar ya. Mungkin ramai telah mendengar dan merasai pengalaman yang sama. Kawan saya bernama Wirdina Singh. Nama dia ni lain sikit, tapi orangnya cun melecun. Dia telah menceritakan pengalaman keluarga beliau ketika memandu dari Miri ke Bintulu. Perjalanan dari Miri ke Bintulu mengambil masa kira-kira 2 jam. Jalan sangat gelap. Dari kiri dan kanan adalah hutan. Tidak selamat untuk driving pada waktu malam. Suatu ketika dulu, tahun lepas lah, kerana ada urusan yang mustahak, terpaksalah sekeluarga ni datang ke Bintulu pada waktu malam.
Si ayah ni memandu kira-kira jam 11 malam. Tiba-tiba sedang syok memandu, cermin side kereta sebelah kanan terlihat sesuatu di tepi jalan. Benda macam berguling-guling. Objek berwarna putih. Apa tu? Bergolek-golek sangat laju bagaikan mengejar kereta mereka. Si ayah ni terkejut. Dibangunkan seluruh ahli keluarga yang ada dalam kereta. Mereka semua nampak objek berkenaan. Jadi si ayah ni memacut kereta dia selaju-lajunya. Objek tu masih juga bergolek-golek dengan laju. Diteliti dengan rapi, objek berkenaan bagaikan jenazah yang dikafankan. Seram, beb. Setelah beberapa ketika, seisi keluarga di dalam kereta berdoa untuk dilindungi, dan akhirnya objek tersebut hilang dari pandangan. Rupa-rupanya kejadian yang sama kerap kali berlaku di kawasan tersebut. Nasihat saya kepada para penonton semua, janganlah memandu pada waktu malam di kawasan-kawasan yang keras. Sekian. Terima kasih.